Ha? Masuk tak? Ana pun pakai saja, ana tak pakai. Baik. Jadi huwa tadi mubtada, khabar dia sahlun, ma'akillati hal, ma'akillatin tu, ma'akillatil hajmihi tu hal daripada mubtada ataupun daripada dhamir mustatir pada khabar. Ma'akillati hajmihi sahlun ai huwa sahlun huwa. Hajmun tu bi fathil ha wa sukunil jim miqdarul jismi, kadar jisim, kadar jisim. Sahlul ma'khad, sahlun tu sifat musyabbahah muhtamilatun yang mengandungi bagi dhamiril mubtada. Sahlun mudah. Apa dia? Mudah ia. Ada dalam sifat musyabbahah tu ada dhamir yang kembali pada mubtada. Sahlu mudhaf mudhafun ila syabih bil maf'uli bih. Sahlul ma'khadh, mudah ambilan, yang mudah, yang mana sahlun ni mudhaf, dia tu mudhaf kepada al-ma'khadh. Ma'khadh ini asyabih bil maf'uli bih, yang diserupakan macam maf'ul bih. Sahlun mudah. Mudah apa? Mudah akan ambilan. Al-ma'khadh tu jadi mudah ambil, mudah akan ambilan. Sebab tu makna ma'khadh itu walaupun mudhafun ilaih, dia tu ada pada perkaitan maknanya syabih bil maf'ul bih, seperti maf'ul bih. Wal ma'khadh ni ma'al manhaj. Ma'khadh ialah al manhaj wal maslak, iaitu mudah manhajnya, mudah jalanannya. Au masdarun mimiyun, ataupun ma'khadh ni kita dia itu masdar mimi bimakna al-akhdhi. Masdar mimi makna masdar lah, tapi masdar yang dengan mula dengan huruf mim. Al-ma'khadh ay sahlul akhdhi, mudah untuk diambil, dipaham. Bimakna al-akhdh. Boleh An-nazmu pula at-ta'li, susunan. Wal jam'u, mana jam'u? Lepas pada tu kan, lepas pada tu dia kata apa? Yuqarribu, ada sorry, an-nazmu at-ta'lif wal jam'u. An-nazmu at-ta'lif wal jam'u. Nazam, susunan tu ialah ta'lif, karangan, dia karang. Karang ni dia susun kalimah lah. Al-jam'u, dia himpun kalimah-kalimah. Jadilah tulisan. Apa makna dia? Ai sahlu akhdhil maqasidi minhu, mudah mengambil maqsid. Maqasid jamak pada maqsid, mengambil poin-poin, maksud, mudah untuk mengambil maksud daripadanya. Bisababi husni tartibihi wa ta'lifihi wa jam'ihi, kerana mudah susunan, penulisan dan himpunannya. Baik. Diterang satu-satu makna. Qauluhu wa ma ra'aitu lahu ila akhirih, hadhil jumlah ini wa ma ra'aitu lahu tu halun minadh dhamir fi nazmihi, hal daripada dhamir pada kalimahnya nazmihi. Sahlul ma'khadhi bi husni nazmihi wal hal ma ra'aitu lahu. Ma ra'aitu lahu tu jumlah daripada hal, daripada dhamir fi nazmihi, pada susunannya, dhamir situ itu.
ar-raji'i ilal matni. Dhamir itu kembali pada matan, yang elok susunan matannya. Okay. Yasurru. Yasurru bi fathil ya. Baca dengan fathah ya. Wa dhammis sin, dan dhammah sin. Yasurru. Wa fihi dhamirun a'idun ila syarhi. Dan pada yasurru tu fi'il mudhari' kan. Ada dhamir yang kembali, fa'il dia dhamir kembali pada syarah. Syarah ini yasurru al-fuada, menggembirakan hati. Wal fuadu ay al qalbu. Fuad tu qalbun lah. Maf'ulu yasurru. Fuad ni maf'ul pada yasurru. Maf'ul kepada yasurru. Ay yu'jibu. Yang mentakjubkan. Yu'jibu, mentakjubkan. Wa yufrihul qalba, dan menggembirakan hati. Bihusnihi wa suhulatihi, kerana indah dan mudahnya kitab ini, alal mubtadi, ke atas orang yang baru belajar. Kemudian seterusnya, wa yakiru. Yakiru baca dengan bi fathil ya, fathah ya, wal qaf yaqarru, ataupun kasrahnya yakiru, boleh baca dua. Yaqarru yakiru. Yaqarru yakiru. Jadi macam kalimah-kalimah ni penting kita dhabit ni, supaya kalau kita jumpa tempat yang sama, kita ingat balik bagaimana dhabit dia, bagaimana makna dia. Yaqarru yakiru. Ini nak tahu tahqiq atau tak tahqiqnya seseorang dalam ilmu turah ni. Maknanya ada orang setengahnya kitab, nak baca kitab, baca bacaan rasa faham ni. So kira rasa faham. Rasa faham. Jadi ini bukan jalanan para ulama-ulama kita yang muhaqqiqin, dia tahqiq dan tadqiq pada kalimah tu. Dan bila, sebab kita kena tahu kita ni orang ajam, kecuali lah ada yang tu orang Arab duduk Melayu pun kira ajam lah. Kita ajam ni, kita kena ikut kepada kaedah lughah dan kena ambil berat tentang perkara ini. Ada Arab masalah, memang Arab salah, kerana mungkin sebab dia anggap bahasa Arab tu bahasa dia tu. Kadang-kadang tersalah bagi itu biasalah. Kalau benda kecil-kecil ataupun boleh diwajah, tak ada masalah. Tapi kalau benda yang besar-besar, pada penuntut ilmu tak patutlah berlaku kesalahan tu. Ada. Baik. Jadi ambil cakna, ambil berat tentang dhabit kalimah. Yaqarru dan yakiru. Dia bukan sedap baca. Sedap baca. Ada juga jenis kalau baca kitab-kitab, dia suka mabni majhul sama, dia tak fiqh. Ada kalimah yang mana fi'il lazim, tak perlu mabni lil majhul pun. Orang kata dengar gitu, dengar tok guru baca gitu. Ni yang kita perlu kepada murajaah, kembali kepada qawamis wal ma'ajim. Kadang-kadang guru kita kalau tersilap, biasalah sebab kita orang ajam, dia tidak merendahkan ataupun tidak mengurangkan kedudukan seorang guru tu walaupun dia baca. Kalau salah, kita baikilah. Baiki. Baik. Jadi ilmu tu dia tidak bersifat bertentangan ataupun sifat kita tak boleh terima. Sebab apa? Sebab kita kena ta'assub ataupun kita kena sokong kita saja, tak. Kita kena tunduk kepada kebenaran daripada mana pun datang dia. Baik mana tadi? Fathah ya wal qaf au kasriha, kasrul qaf. Yaqarru yakiru. Bihi, menjadi tetap, tenang mata. Ai bisyarhi, dengan sebab syarah inilah. Okey.
Wal muradu bis sawadi, yang dimaksudkan dengan hitam tadi, sawadul ain. Sawadul ain, hitam mata tu. Anak mata lah, jadi tetap anak mata. Tetap anak mata ni menenangkan mata lah. Wa insanus sawat kan dikatakan. Insanus sawat huwal mithalul ladzi yura ala suratil insan fi wastihi, iaitu rupa yang dilihat, misal yang dilihat atas rupa manusia pada tengah anak mata. Maknanya kalau kita tengok orang kan terbayang rupanya tu di anak mata kan. Jadi itu gambaran kinayah kepada yakni tabrudu bihadza syarhi al-ainu, jadi tenang, sejuk. Jadi sejuk dengan syarah ini anak mata, sejuk mata. Qurratu ain kan sejuk mata kan. Qurratu ain yang menyejukkan mata. Qarrat aina. Qarrat aini, sejuk anak mataku. Jadi syarah yang menyejukkan anak mata ni maknanya yang gembira kan. Wa huwa kinayatun. Ini sebutan yaqiru bihi insanu sawa' ni kinayatun anis sururi, kinayah daripada kegembiraan biru yatima tashawwaqat ilaihi, dengan melihat apa yang tashawwaqat, yang berkeinginan mata kepadanya. Mata tadi ingin, ataupun tashawwaqat an-nafsu lah kat sini dah. Jiwa tu ingin kepadanya, tiba-tiba dapat sebagaimana keinginan. Jadi sejuk mata hati. Kita sebut sejuk mata hati. Wa minhu qauluhu ta'ala, antara makna ataupun penggunaan taqirrul aini dengan makna dapat sesuatu yang diingini, sejuk mata hati itu, qauluhu ta'ala wa taqarra ainuha, mana ni, wala tahzan. Apa nama awal ayat tu kata, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Terus itu ada ni. Wa taqarra 'ainuha wa la tahzan inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Apa nama ni? Apa awal ayat dia? Apa ingat? Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Betul, sebelum tu apa? Apa nama ni? Faradannahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha. Faradannahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha. Tu. Wala tahzan. Faradannahu ila ummihi, kami pulangkan balik Nabi Musa kepada mak dia, kay taqarra 'ainuha, supaya rasa sejuk mata hati dia, sejuk mata hati, wala tahzan. Jadi mak Nabi Musa letakkan Nabi Musa dalam kotak, dia ada, lalu dibawa oleh sungai ni, dibela oleh isteri Firaun. Jadi si Firaun Musa tak terima untuk menyusu dengan siapa-siapa. Jadi kakak Nabi Musa ni mak dia suruh cari, suruh tengok berita macam mana betulan istana cari penyusu orang boleh jaga anak kecil ni. Maka beritahu, kata ada seorang perempuan yang boleh jaga anak kecil ni. Jadi Allah Ta'ala pulangkan balik. Jadi mak Nabi Musa membesarkan Nabi Musa dalam istana Firaun dalam keadaan senang. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia yakin dengan ketentuan Tuhan, Tuhan beri keadaan paling elok, paling senang bagi.
Mak dia menyusu dalam sana Firaun dengan keadaan senang, tak ada apa-apa masalah. Kai taqarra ainuha, supaya tetap mata hatinya, wala tahzan, dan supaya tidak mak Nabi Musa ini rasa sedih. Okay. Ainu ummi sayyidina Musa alaihi wassalam. Baik. Qauluhu ma'a anna. Mana ni? Ma'anna ni nombor 5 dah kan? Okey. Kita baca kat dalam. Ma'a anna la'iqa bihim an yakuna lahu syarhun yudhallilus si'aba, dalam keadaan bahawa yang layaknya dengan mereka bahawa adalah bagi kita ini syarah, yudhallilus si'aba, yang menundukkan kepayahan. Menundukkan kepayahan ni makna memudahkanlah. Diumpamakan payah tu macam binatang buas. Jadi menundukkan binatang buas maknanya menundukkan kepayahan. Yudhallilu as-si'ab. Apa kalau kita baca karangan ulama-ulama ni, setiap kalimah tu ada makna dia. Adanya kinayah di situ, adanya tashbih, adanya isti'arah. Apa? Sebab itu bila kita kena ada rasa haibah dan rasa kita kena rasa ada ta'zim kepada kitab yang ditulis oleh para ulama ni. Barulah Allah Ta'ala beri kepada kita kefahaman futuh yang betul. Orang baca kitab, baca je. Ada kitab baca. Saya baca habis kitab macam tu. Saya baca habis kitab Imam Asy'ari. Dah baca habis tak mesti awak faham. Jadi dalam kita berta'amul dengan kitab para ulama ini, karangan mereka ni, kita kena berhalus. Kenapa? At-tadqiq tu. Man dhayya'a daqa'iqal ilmi dhayya'al ulum. Ini banyak kali diulang oleh Syekh Sa'ud Al-Jidhi. Man dhayya'a daqa'iqal ilmi, siapa yang cuai kepada ilmu-ilmu yang halus ni, dhayya'al ulum, dia akan hilang ilmu. Jadi seseorang itu tahu ataupun ilmu dia dapat dengan ilmu yang halus-halus. Man dhayya'a daqa'iqal ilmi dhayya'al ulum. Kemudian dia kata dalam keadaan yang layaknya ialah supaya ada bagi kita ini syarah yang memudahkan yang payah, wa yusahhilu lahum, dan memudahkan bagi mereka tanawulal amfilah, mengambil misal-misal ma'a bayanil i'rab, dengan penerangan i'rab. Jama'tu lahu, maka aku himpunkan baginya. Ini jama'tu lahu jawab bagi lama sebelum ni. Kita baca hasyiah nombor 5 tu. Qauluhu ma'a anna ila akhirih. Ma'a anna la'iqa bihim muta'alliqun, berta'alluq. Ma'a tu kan zarah tu berta'alluq bima ra'aitu, dengan ma ra'aitu. Mana? Wa ma ra'aitu lahu ma'a, tidak aku dapati bagi kita ini syarah. Ma ra'aitu, aku tak jumpa lagi syarah yang mensyarahkan kitab ni yang maknanya yang cukup, yang memadai. Jadi ma'a dalam keadaan yang layaknya kena ada syarah. Wallaiku bihim, yang layak dengan mereka mana al-munasibu lil mubtadi'in. Al-laik bihim makna yang munasabah bagi golongan-golongan yang beginners, yang mula pengaji dalam nahwu ni. Al-munasibu lil mubtadi'in,
yang menasabah bagi orang-orang yang baru belajar nahwu ayyakuna lahu, bahawa ada baginya ai li hadzal matni, lahu ni li hadzal matni, bagi matan ni syarhun, ada syarah, yudhallilu, yang dapat memudahkan, ay yuyassiru, dhallala yudhallilu, yassara yuyassiru, memudahkan bagi mereka al-as-si'ab al-masail as-si'aba. Jadi si'ab tu ialah sifah yang dibuang mausuf. Jadi as-si'ab tu sifat lah. Payah, apa payah? Al-masail as-si'aba, masalah-masalah yang payah. As-si'ab tu jam'u sa'bah, jamak pada sa'batun. Sa'batun diddu sahlatun, lawan kepada sahlah. Boleh? Wa qawluhu wa yusahhilu bi tasydidil ha, baca dengan tasydid ha, yusahhilu. Wa tanawula, tanawula kan, yusahhilu lahum tanawula, maf'uluhu. Maf'ulnya maf'ul bagi yusahhil, yusahhilu tanawula, yusahhilu tanawula. Al-amthilah pula, al-amthilah mudhafu ilaih, tanawula mudhaf, amthilah mudhafu ilaih. Amthilah tu jam'u mithali, jamak pada misal. Titik. Ma'a bayanil i'rab, berserta menerangkan i'rab. Ma'a tu muta'alliqun bi yusahhilu, yusahhilu ma'a, memudahkan dengan menerangkan i'rab. Ai a'ari bitilkal amthilah. I'rab tu makna i'rab misal-misal itu. I'rab contoh-contoh tersebut. Wal muradu bil i'rabi huna, yang dimaksudkan i'rab di sini apa? Makna i'rab ni apa? Tahlilu tarkibil kalam, menghuraikan susunan kalam. Wa bayanu ajzaihi, dan menerangkan juzuk-juzuk kalam. Min bayaniyah, minal mu'rab, daripada kalimah tu mu'rab ke, wal mabni, kalimah mabni ke, wa ismiyatihi, isim ke dia, au fi'liyatihi, fi'il ke dia, au harfiyatihi, atau haraf ke dia. Ka qaulika, contoh perkataan kau, fi qad qama zaidun. Ni contoh i'rab macam mana. Qad qama tu qad harfun, harfu tahqiqin, qad haraf tahqiq, qama tu fi'lun madin ila akhirih. Baik. Ni penasah ni, tak penasah. Tapi penasah ni, kalau orang tak lalu penasah ni, nanti kalau baca kitab-kitab besar, dia luput banyak perkara lah. Padahal ini yang membina kefahaman. Tak, membina kefahaman macam mana cara kita i'rab, macam mana kita cara kita nak hurai satu kalimah-kalimah. Baik. Qauluhu jama'tu lahu ila akhirih. Kita sambung balik dalam matan. Jama'tu lahu, bila dalam keadaan giang tu, maka jawabnya jama'tu lahu, aku himpunkan bagi kitab ini, bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah, hadza syarha, akan syarah ini, khalisan, hal keadaanku ikhlaskan, liwajhihil karim, kerana keredaan Tuhan yang maha mulia. La nadhiran li zahratil madhi, bukan kerana melihat kepada bunga pujian, puji-pujian lah. Faja'a syarhan musarriha, maka datanglah kitab ini syarhan musarriha, hal keadaannya mensyarahkan, yang melapangkan, menggembirakan, bil muradi, syarhan musarrihan, yang menerangkan, bil muradi,
wa musarrihan, dan mentasrihkan lis-sighari bil muradi syarhan musarrihan bil muradi musarriha lis-sighari musahhila. Bagi murad dia menerangkan, bagi orang-orang yang baru dia memudahkan. Lil fawaidi mukammila, bagi faedah ia menyempurnakan. Okey, baik. Kita sambung balik pada hasyiah nombor 6. Qauluhu jama'tu lahu, maka aku himpunkan baginya, ai li hadzal matni, menghimpunkan bagi matan ini, bimahdhi i'anatin minallah, dengan semata-mata pertolongan minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Hadza syarha itu maf'ulu jama'tu, maf'ul kepada jama'tu. Maf'ulu jama'tu, idhafah tu maf'ulu jama'tu, yakni jama'tu min kalamin nahwiyyi, iaitu aku himpunkan daripada kalangan ahli-ahli nahwu, ma tayassara lahu jam'uhu, apa yang mudah bagi, ma tayassara li jam'uhu, apa yang mudah bagiku untuk himpun. Mimma ra'aituhu la'iqan, dari barang yang aku nampak dia layak, sesuai, bil mubtadi'in al-qasirin, bagi orang-orang yang baru, yang masih qasir lagi, masih pendek lagi, masih belum kita kata beginners lagi, qasir lagi. Amthali, seumpama aku. Syekh kata macam aku lah. Makna tawaduk kita kena anggap kita ni masih belajar lah. Syekh Ahmad kata mubtadi'in amsali lagi. Inilah sebab apa-apa pun wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Sebab itu kalau kita letak diri kita sebagai seorang penuntut ilmu, selama-lama mana pun, pangkat apa pun, kita akan tunduk kepada kebenaran. Kita tidak akan sombong dengan ilmu. Kena letak gitu lah. Tak, gelaran apa, tuan guru, syekh, apa, tapi masih belajar lagi. Kalau ada orang lain ada ilmu, nak tukar belajar juga. Kena ada begitulah. Ni Syekh Ahmad berkata, yang masih mubtadi' seperti aku, amsali, seumpama aku. Jadi kita tak cepatlah nak rak. Ni nak rak Asy'ariyah. Kerja ni rak Asy'ariyah. Nak rak Asy'ariyah. Nak rak Asy'ariyah pada prinsip, konsep yang mana telah kita kata establish Asy'ariyah. Apa cerita awak ni siapa? Kita nak bincang apalah konsep Asy'ariyah kerana tak sesuai, itu lain. Tapi orang Asy'ariyah apa cerita ni? Cerita apa? Sedar diri tak ni? Atau kadang-kadang tajuk tu tak kena dah. Daripada tajuk tu nampak kalau orang fikir mengkritik Asy'ariyah dengan baik. Siapa tu nak kritik Asy'ariyah? Siapa tu? Konsep yang telah establish dan ada kaedah, ada furuk, ada dalil, ada tu. Jadi kita nak kritik apa ni? Kita kritik satu mazhab. Macam nak kritik Imam Syafi'i pada mazhab Syafi'i. Macam cerita benda. Orang ni apa dia? Siapa dia ni? Mustahil apa dia? Kata kalau kita tak setuju satu prinsip. Cara macam mana? Baca kitab, terang, saya faham gini. Pada saya fahaman ni tak betul. Barulah orang Asy'ariyah jawab, tak kena fahaman intar ni. Dia bukan maksud gini. Maksud diam. Dia bukan kita nak hujung. Hujung gitu benda hak sesat dah. Kita hujung. Mengkritik fahaman, kita kata Trinity di sisi Kristian. Tak, kita tahu. Kita nak hujung, nak jatuhkan. Sebab tu tak masalah. Memang salah. Jadi kalaulah mereka menganggap bahawa Asy'ariyah tu sesat dan salah, perlu dikritik dan dihancur dan dihapuskan prinsip tu, makna siapa yang mentakfirkan ataupun siapa yang mentabdi', membid'ahkan dan tadlilkan, apa? Jadi konsepnya kalau kita ni letak diri kita sebagai penuntut ilmu, patutnya perbincangan tu jadi kepada kefahaman nas mazhab Asy'ariyah terhadap tajuk tertentu. Itu prinsip kalau kita nak buat perdebatan ilmiah lah.
Perdebatan ilmiah tujuan mencari kebenaran, bukan tujuan menang. Kalau tujuan menang, format dia akan jadi macam hak biasa buat tu lah. Ni cakap. Ni prinsip debat universiti, debat sekolah gini. Lepas tu ada hakim. Tu debat sekolah pun ada hakim. Ada orang tengah yang akan memberi markah. Ni menang. Jadi hak kalah tu kalah, tapi tak mesti hak kalah tu salah, tapi kalah dari segi cara penyampaian dan apa hujah-hujah tu je. Tapi kalau perdebatan yang nak dibuat dengan untuk mencari kebenaran, tak boleh buat gitu. Mana boleh? Dia tak akan bawa kepada kemenangan. Sebab apa? Sebab siapa hakim? Orang awam. Apa autoriti orang awam menyatakan bahawa orang ni betul atau salah? Tak ada. Ada. Jadi macam mana je? Bawa nas. Ini Syafi'i. Ni nas Imam Razi. Imam Razi kata begini. Ini salah dengan prinsip akidah. Apa pandangan awak? Tanya puak Asy'ariyah pula. Kata tak betul, Imam Razi bukan maksudkan begini. Ini dalilnya. Tengok Imam Razi kata gini. Baru cara dia gitu. Lepas tu debat situ lah. Salah faham betul ke saya salah faham? Awak yang salah faham ke saya salah faham? Tak. Jadi baru kita nak mencari kebenaran. Bukan kita nak cari kemenangan. Tak. Hatta kalau puak sana salah. Ni tak boleh terjemah macam ni, tafsir macam ni jadi keliru. Tegur lah. Nampak? Jadi bila kita letak kedudukan kita tu penuntut ilmu, maka kita akan terima kebenaran. Terima kebenaran dan kita akan sentiasa dapat ilmu dan bertambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Tu Syekh Ahmad kata bil mubtadiin al qasirina amsali, seperti aku. Seperti aku. Wazidtu ala dhalika, dan aku tambah atas demikian itu, mimma fatahallahu ta'ala ala khatiri al-fatiri asya'a tata'allaku bihallil matni. Dan aku tambah atas demikian itu daripada barang yang Allah bukakan ke atas lintasanku, khatiri lintasan aku, dalam fikiranku, al-fatir yang lemah ini, asya'a, aku tambahkan beberapa perkara, tata'allaku yang berkait, bihallil matni, untuk menghuraikan, untuk menghuraikan matan. Ada benda kadang-kadang tak ada kita sebut, kita tak sebut gitu, tapi Allah beri mudahkan kepada Syekh Ahmad takbir dengan lafaz ini, terang dengan cara ni, jadi mudah. Tengok. Jadi benda ini satu bentuk daripada syukrun ni'am, mensyukuri nikmat. Dengan nikmat Allah beri faham dan Allah beri takbir dengan takbir yang memudahkan orang. Bihalil matni, yang berkait dengan menghuraikan matan, wa ghairihi, dan selainnya. Wa ja'altu dzalika, dan aku jadikan demikian itu, syarhan, akan syarah li hadzal matni, bagi matan ini. Fa'altamisu, maka aku altamisu ni atlubulah, aku minta. Iltimas dengan maknanya talab, aku minta. Mimman ittala'a ala syai'in, ke atas orang yang mendapati sesuatu, minni, daripada aku, minal hafawati, daripada kesilapan. Hafawat ni kegelinciran, kesilapan. Siapa yang jumpa silap, aku minta an yarhamani bil uzri, minta dia kasihanku dengan beri uzur. Maknanya kalau jumpa salah tu maaf lah. Wa iqalatil atharati, dan iqalah ni memaafkan dan juga membatalkan kesilapan-kesilapan. Kalau ada salah tu, janganlah kutuk. Carilah uzur untuk aku. Mungkin Syekh maksud gini, mungkin silap, cetok ke apa. Jangan cepat kita kritik. Ni tu adab yang dia ajar dan kitab-kitab ulama dia ajar dah. Kalau jumpa salah, cuba cari uzur, cari ihtimal. Ihtimal. Jangan cepat kita kritik.
Jenis perangai-perangai kitik ni bukan daripada adab yang diajar oleh para ulama kita. Okay. Ni ayat betul dah, dia kritik lagi. Hamba dah erti sungguh lah. Kuliah kita sini ada sahabat-sahabat potong ni kritik pada buat dia kritik tu saya sebut dah lah. Tak ada beza pun, tapi macam mana? Lepas tu kena syukur Allah Ta'ala beri nikmat kefahaman ni. Tak tahu dia orang ni memang ada tak dengar ke? Dia tak faham. Lepas tu anda cakap sahabat dua bahasa je golongan ni. Orang yang tak reti bahasa dan tak reti bahasa. Sama ada mereka tidak reti bahasa atau mereka tak reti bahasa. Tak ada akhlak dia tu. Jadi tak usah cara sangatlah kita cara kita. Okey ni. Sampingan. Baik. Wa iqalati dan membatalkan dan juga memaafkan kesilapan-kesilapan itu. Qauluhu khalisan. Hal keadaanku ni ikhlas. Halun min fa'ili jama'ah. Hal daripada fa'il jama'ah. Jama' tu kan. Jama' tu aku himpun kan. Dalam tu kan jama' tu. Jama' tu lahu. Jadi fa'il ni mana? Dhamir mutakallim tu. Hal keadaan aku itu hal keadaanku khalisan, ikhlas kerana redha Allah. Liwajhihi, bagi wajahnya, ai li zatihil karim. Ni takwil lah ni. Min zikril ba' wa iradatul kul ataupun zikrul ba' wa iradatul kul. Tapi tak boleh kata wajah tu ba'dun. Wajah bukan ba'dun, wajah Allah ini ialah ba'dun min Allah, bukan. Jadi dia kinayah daripada wajhihil karim, kinayah daripada zatihil karim. Faham? Daripada zat Allah Ta'ala. Wajah ni berlaku majah lah, majah. Majah di situ yang dimaksudkan dengan apa? Dengan wajah Allah, iaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Liwajhihi ay li dzatihil karim. La nadhiran, tidak kerana nak melihatkan. Itu la nadhiran tu atfun. La kan antara haraf atah ilah huruf la ni atah la nadhiran atfun ala khalisa. Sebab tu nadhiran baca mansub. Sebab khalisan mansub, la tu harfu atfin, la nadhiran atfun ala khalisan. Wa qawluhu li zahratil madhi. Li zahratil madhi, zahrah tu bi fathiz zai wa sukunil ha. Zahrah au bi fathataini. Au bi fathataini, zaharah. Boleh juga zaharah ataupun zahrah. Wahia nurun nabat. Nur nabat, nur makna bunga, bunga tumbuhan. Bunga bagi tumbuhan. Zahrah tu bunga lah. Di situ berlaku apa? Zahratul madhi kan? Li zahratil madhi, bunga pujian. Al-madhi asyabihi bizahrati, pujian yang diserupakan dengan bunga. Mana? Di situ min idafati al-musyabbah bih bil musyabbah. Li zahratil madhi ay li madhin musyabbahin bizahrati. Idafat musyabbah bih kepada musyabbah zahratil madhi. Pujian yang disamakan dengan bunga, bukan mengharap bagi bunga pujian. Tu sastera ni, bahasa Syekh Ahmad ni. Ai ma jama'tuhu, tiada aku himpunkan syarah ini qami'an, kerana tamak, kerana nak mencari fi antamdahani tamdahaniyan nasu, dengan bahawa
memuji akan aku oleh manusia. Bukan kerana nak orang puji. Baik. Faja'a syarhan musarriha bil muradi musarriha lis-sighari musahhila lil fawaidi mukammila. Qauluhu faja'a atfun ala jama'tu, ataflah. Maka datanglah setelah aku himpunkan, maka jadilah, datanglah syarah ini. Atfun ala jama'tu wa syarhan tu halun min dhamiri ja'a, hal daripada dhamir ja'a. Dia kata faja'a syarha tu hal daripada dhamir ja'a, maka datang ia hal keadaannya syarah. Syarah, mensyarahkan, melapangkan. Dhamir ja'a al-aidu ila syarhi, yang kembali kepada syarah. Wa musarrihan tu ismu fa'ilin min saraha, ataupun sarraha asy-sya'ra. Sarraha asy-sya'ra, menghurai rambut. Musarrihan tu datang daripada kalimah isim fa'il pada sarraha. Sarraha isim fa'il dia musarrihan, maf'ul musarrahan. Datang daripada kalimah sarraha sya'ra. Sarraha sya'ra, dia menguraikan rambut ni. Ai khallasa ba'dahu min ba'dhi, yang dia lepaskan urai-urai rambut tu daripada sebahagiannya. Orang kurangkan dia ikat rambut, ikat dia hulai. Tasrihu sya'r, dia menguraikan dan menguraikan rambut. Lagi katanya mukhallisan, macam gitu mukhallisan, yang melepaskan, litaraki bis-sa'bati, bagi susunan yang payah-payah, ba'dhiha min ba'dhin, sebahagiannya dengan sebahagian lain. Tok Syekh kurang macam rambut orang ikat rambut, jadi dia nak lerai balik. Buka satu-satu. Rambut ni, rambut apa panggil? Dreadlock. Betul. Ali Azbar tahu lah. Dia biasa dakwah. Panggil. Boleh tu tak? Boleh urai tak? Payah nak urai tu. Kena potong ya. Okey, baik. Yang mukhallisan, yang melepaskan, litaraki bis-sa'bah, bagi susunan yang payah-payah, ba'dhiha min ba'd, sebahagiannya akan sebahagian. Itu peranan syarah, dia menghuraikan kalimah-kalimah yang payah. Sebab itu kitab-kitab yang besar ni kita kadang-kadang tak boleh baca macam kita baca novel atau kita baca bacaan santai, tak boleh, tak sama. Hatta kitab-kitab kecil sekalipun, kalau mana yang dibuat untuk tadris ataupun kitab manhaj, tu kena baca dengan apa nama ni, dengan ta'anni, dengan berhati-hati, dan kena istihdar alat dia supaya kita faham. Sebab itu siapa nama ni, antaranya Imam Muzani kalau sebut tak, kata aku ulang karangan Imam Syafi'i berkali-kali. Dia sebut juga daripada Imam Syirazi pun, dia baca kitab dia ulang berkali-kali. Kita kata, kenapa baca ulang berkali-kali? Sebab apa? Sebab untuk dapat makna-makna yang tersirat dalam tulisan para ulama ni. Okey. Qauluhu bil muradi muta'alliqun. Mana? Bil muradi musarriha. Bil murad tu jar majrur muta'alliqun bi musarriha. Musarrihan bil murad. Harah jar. Jadi muta'allaq dengan apa? Muta'allaq dengan musarrihan lepas pada itu. Muta'alliqun bi musarrihan. Walis-sighari muta'alliqun bi musahhilan.
Walisira tu jar majrur tu bertakluk dengan musahilan lepas tu. Dia takdim takhir tu. Wasiraru, sira tu jam'u saghir. Sira jamak kepada saghir. Saghir. Jamak dia boleh buat atas jamak muzakkar salim saghiruna, dan boleh buat dengan jamak dengan cara jamak taksir as-sighar. Sighar budak kecil lah sini. Siapa yang dimaksudkan orang kecil ni? Al-muradu bihi al-mubtadi'un. Penuntut-penuntut yang baru belajar. Walil fawaidi mukammila, dan bagi faedah itu menyempurnakan. Wal fawaidu itu jam'u faidatin, jamak faedah. Muta'alliqun bi mukammila, mukammilan lil fawaidi. Yuqanni'uhum bil ma'idh dhulali an talabis sarab. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya. Di situ. Ada soalan tak? Ini masih mukadimah lagi lah. Masih mukadimah lagi. Masih mukadimah lagi. Sehinggalah masuk kepada muka surat 4 tu. Sekadar tu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.